Sebelum ini kita telah lihat berkenaan dengan perancangan aktiviti dan juga pemasakan untuk projek. Dalam video ini pula kita akan lihat berkenaan dengan perancangan kos untuk projek. Jadi untuk kita rancangkan kos, pertamanya kita perlu ada cadangan projek lah, projek proposal. Jadi dalam cadangan projek proposal itu kita akan tentukan kos-kos yang terlibat, dan di antara anggaran kos ataupun perbelanjaan bagi projek mungkin boleh jadi seperti labor, iaitu buruh, mungkin bahan mentah, materials, mungkin charge consultancy, sewaan rental, ataupun juga travel lah, ataupun perjalanan, belanja perjalanan. Jadi dalam melaksanakan jangkaan ataupun estimation untuk kos, maka sepatutnya dibuat oleh orang yang dia sendiri bertanggungjawab ke atas kos tersebut. Dan semasa dia membuat jangkaan kos, sepatutnya dia agresif tetapi realistik. Maksud agresif di sini ialah jika kos tersebut boleh dicapai pada tahap yang rendah, dia sepatutnya menyatakan yang boleh dicapai tersebut lah. Jangan diletakkan kos yang tinggi semata-mata untuk memberi kelonggaran. Sebaliknya, kos perlu diletakkan sebagai agresif, supaya kalau kita nak convince pihak pengurusan untuk memberi dana, maka kita harus letakkan seagresif yang boleh lah, maknanya kos yang rendah, supaya manajemen akan bersetuju memberikan dana. Begitu juga kalau kita membuat projek ini untuk klien di luar, kita nak menyatakan letakkan harga kepada klien, maka of course kita akan letak harga yang cuba lebih rendah lah. Kalau kita letakkan harga yang tinggi, maka pelanggan tidak akan melakukan projek tersebut bersama dengan kita, bahkan mereka akan cari supplier yang lain. Jadi oleh sebab itu kita perlu agresif. Dalam masa yang sama kita perlu realistik, iaitu perlulah kos yang kita nyatakan tu kos yang serendah yang mampu tetapi yang boleh dicapai. Maknanya janganlah kita letak kos terlalu rendah sehingga benda tu akan merugikan kita, ataupun kos tersebut kita tak boleh maknanya tak boleh dapat lebih rendah daripada itu, ataupun kita tak boleh kos yang rendah yang kita tak boleh nak capai. Jadi untuk projek perlu ada budgeting. Okay. Untuk melakukan bajet kepada projek, dua langkah, iaitu pertamanya, project cost estimate is allocated to work packages. Kita tentukan kos untuk setiap work package. Jadi kalau anda ingat, dalam work breakdown structure yang paling bawah sekali ialah work package. Jadi work package, untuk setiap work package tu perlu diletakkan jangkaan kos. Kemudian budget for each work package is distributed over duration of the package. Jadi setiap package itu melibatkan aktiviti, maka setiap work package itu melibatkan aktiviti, maka kos yang dibelanjakan juga perlu diagihkan lah mengikut tempoh untuk menyiapkan work package tersebut. Dalam mengira total budgeted cost, jumlah kos bajet, maka dia ada top down dan bottom up. Top down maknanya pihak atasan, pihak pengurusan lah yang menentukan berapa banyak bajet diallocate, diagihkan, ditentukan untuk projek. Manakala bottom up tu ialah maknanya kita tentukan secara detail, project team menentukan secara detail kos untuk setiap bahagian dalam projek, dan dijumlahkan dan dikemukakan kepada pihak management. Jadi top down dan bottom up lah. Jadi mungkin apabila pasukan projek telah menentukan kos untuk setiap bahagian-bahagian dan telah jumlahkan, kemudian dikemukakan pada pihak management akan buat keputusan
mungkin akan ada pemotongan, ataupun mungkin dia akan berikan bajet yang lebih luas lagi, yang lebih lagi daripada jumlah kos yang telah dibajetkan lah. Jadi itu bottom up dan juga top down. Dan kita gunakan cumulative budgeted cost untuk membuat cost performance analysis. Jadi kita akan lihatlah cumulative budgeted cost. Jadi dalam ini ialah contoh WBS, work breakdown structure, dan dan projek mempunyai satu kos besar yang dijangkakan. Kemudian di dalam projek tersebut, bila projek tersebut dibahagikan kepada dua bahagian, dua sub-projek. Setiap sub-projek tersebut ada dia punya kos dia tersendiri. Kemudian dalam sub-projek itu pula dibahagikan lagi kepada main work package, kepada dua main work package, dan setiap work package itu dibahagi lagi. Jadi setiap work package ada kos dia tersendiri. Kemudian di peringkat atasnya akan dijumlahkan, kemudian di peringkat atas akan dijumlahkan lagi sehinggalah kepada projek secara keseluruhan. Ini ialah cumulative budgeted cost curve, kelok kos bajet terkumpul, dan ditunjukkan di dalam satu gambar rajah. Jadi kalau kita lihat di sebelah di x-axis ialah minggu, iaitu minggu projek. Jadi mungkin projek ini memakan masa, dia diletak dalam carta ni ialah 12 minggu. Jadi mungkin projek ni memakan masa 12 minggu. Dan ditunjukkan cumulative cost in thousands. Iaitu dia cumulative cost ni, oleh kerana dia cumulative, maka dia bertambahlah setiap minggu akan bertambah kerana dia menjumlahkan kos minggu berkenaan dengan segala kos yang telah dilalui pada minggu-minggu sebelumnya. Jadi dia akan sentiasa naiklah sehingga pada minggu ke-12 ni dia akan berada pada tahap jumlah kos keseluruhan projek. Jadi ini ialah budgeted cost. Jadi budgeted cost ini kita gunakan untuk kita membandingkan dengan cumulative actual cost. Okay. Cumulative actual cost begitu juga, dia menunjukkan kos yang sebenar, tetapi kos budgeted, cumulative budgeted cost ni menunjukkan kos yang telah dibajetkan. Jadi bagaimana ia digunakan? Apabila kita membandingkan cumulative actual cost berbanding dengan cumulative budgeted cost, kita akan lihat sejauh mana kita telah lari daripada bajet kita. Jadi kalau kita interpret contoh carta ni, kita lihat pada minggu pertama, cumulative actual cost lebih rendah daripada cumulative budgeted cost. Pada minggu kedua dia makin dekat, pada minggu ketiga dia sama, minggu keempat dia turun balik, minggu kelima dia sama, tetapi minggu keenam dan seterusnya, cumulative actual cost telah lebih daripada cumulative budgeted cost. Bermakna bahawa setakat minggu berkenaan, projek telah membelanjakan lebih daripada apa yang dibajetkan. Jadi kita nampak ada kelemahan lah di situ. Maknanya kita telah, perbelanjaan kita telah terlebih, telah lari daripada apa yang kita bajet. Dan bila ditunjukkan pada minggu ke-8, apabila pelaporan ini dibuat pada minggu ke-8, kita dapati ada beza 4,000. 4,000 ni kita panggil sebagai cost overrun. Okey, berapa banyak kos yang telah terlebih daripada yang dibelanjakan. Jadi yang ini kita boleh gunakan sebagai basis untuk kita menilai prestasi projek dan juga untuk kita buat kawalan lah. Untuk kita mengawal, untuk kita monitor prestasi projek kita, kita boleh bina jadual rajah ini dan kita lihat supaya kita boleh buat tindakan kawalan untuk memperbaiki keadaan pada minggu-minggu akan datang. Okay. Jadi kita lihat satu contoh. Dan ini ialah contoh data untuk satu projek. Projek ini memakan masa 12 minggu. Kalau kita lihat dia punya lajur dia ialah minggu pertama, minggu kedua sehingga selepas minggu ke-12. Dan ini ditunjukkan dia punya TBC ialah total budgeted cost dalam ribu. Jadi untuk design, jumlah kos bajet untuk design, untuk reka bentuk ialah 24,000, yang mana 4,000
dibajetkan untuk digunakan pada minggu pertama, 4,000 untuk minggu kedua, 3,000 untuk minggu 8,000 untuk minggu ketiga dan 8,000 untuk minggu keempat. Fasa yang seterusnya ialah build, iaitu pembinaan software. Pembinaan tersebut dibajetkan untuk berjumlah $60,000, $60,000, iaitu $8,000 pada minggu kelima, $8,000 minggu ke-6 dan seterusnya sehingga minggu ke-10. Okey, minggu selepas dan 11 dan 12 tidak ada build yang berlaku. Kemudian fasa seterusnya ialah install and test, iaitu pemasangan dan pengujian. Dalam pemasangan dan pengujian ni total budgeted cost ialah 16,000, iaitu datangnya daripada 8,000 pada minggu ke-11 dan 8,000 pada minggu ke-12. Jumlah untuk kesemua aktiviti ini ialah total budgeted cost-nya ialah 100,000. Okey. Jadi apa yang kita perlu buat daripada gambar rajah ini untuk kita menghasilkan cumulative budgeted kelok ini, untuk kita hasilkan gambar rajah ni, maka kita perlu gunakan data ini untuk menghasilkan kelok jumlah cost budget. Okey, jumlah cost budget. Okey, jadi untuk itu saya akan tunjukkan contoh pembinaan ini menggunakan Excel. Okey. Jadi dalam ini ialah jadual tadi yang saya telah masukkan dalam Excel. Jadi dalam Excel kita ada jadual ini yang saya highlight ini. Okey. Jadi kita nak menghasilkan kelok cumulative budgeted cost. Okey. Untuk dapatkan cumulative budgeted cost, sedangkan kita dapat maklumat mingguan. Jadi kita perlu accumulate setiap cost pada setiap minggu ni kita perlu kumpulkan untuk setiap minggu untuk kita menghasilkan gambar rajah dalam bentuk kumulatif. Untuk itu saya perlu wujudkan dahulu satu row untuk menjumlahkan dahulu, sebab ada 3 aktiviti, jadi kita perlu jumlahkan dulu 3 aktiviti barulah kita kumulatifkan. Okey, jadi kita jumlahkan. Jadi saya pun buat formula sum untuk ketiga-tiga row ini. Jadi untuk minggu pertama dia hanya 4,000, dan bila kita jumlahkan dia macam inilah. Maknanya setiap minggu ini ialah cost yang dibajetkan untuk setiap minggu. Tapi ini untuk setiap minggu, sedangkan yang kita nak tunjukkan, kita nak gambarkan ialah dalam bentuk kumulatif. Jadi kita perlu kira kumulatif. Jadi untuk kumulatif yang ini masih sama dengan ini. Tetapi untuk minggu kedua dia adalah sama dengan total untuk minggu kedua ditambah dengan kumulatif daripada minggu yang pertama. Okey, jadi maknanya pada minggu kedua dia patutnya jadi 8. Dan bila kita copy dan paste untuk kesemua ni, kita akan dapati bahawa pada minggu ketiga akan jadi 16,000, minggu keempat akan jadi 24,000, minggu kelima 32, dan bila kita teruskan sampailah pada minggu ke-12 kita akan dapati dia adalah 100,000, which is adalah total ni lah kan, adalah total untuk semua aktiviti ni kan, 100,000. Jadi daripada sini kita akan sediakan gambar rajah. Okey, gambar rajah kumulatif tadi. Jadi untuk itu kita akan bina gambar rajah dengan saya dah highlight lajur ni. Kemudian saya akan klik insert dan carta, gunakan line chart. Okey. Jadi ini ialah carta saya, okay, yang menunjukkan minggu. Di sebelah x-axis adalah minggu dan y-axis adalah amount. Okay.